Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan, alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya tentang keutamaan solat berjamaah serta adab-adabnya. Ini ialah video yang bersiri. Sesiapa yang baru saja menonton video ini sangatlah dianjurkan untuk menonton siri video ini daripada awal. Saya telah menyusun semuanya dalam satu playlist, link dalam kotak description. Demikian juga bagi sesiapa yang ingin bertanya soalan, memang dialu-alukan untuk bertanya. Cuma sebelum bertanya itu, lazimkan diri untuk membuat kajian terlebih dahulu, yakni dengan menonton video-video saya yang sebelum ini, kerana kemungkinan besar soalan yang akan ditanyakan itu telah pun saya jawab, telah pun saya jelaskan dalam video-video sebelum ini. Baik, pagi ini sambil saya bermain drone, ingin saya berkongsi tentang solat-solat sunat. Solat-solat sunat, apakah ia lebih utama dilakukan, diamalkan di rumah ataupun di masjid? Apabila disebut di masjid itu, bukanlah solat sunat itu dilaksanakan secara berjamaah, kerana solat-solat sunat khasnya solat tahiyatul masjid, solat sunat ba'diyah dan qobliyah dilaksanakan secara berseorangan. Tetapi ala-ala kita dah sampai di masjid ni, solat-solat tu sebenarnya baik dilaksanakan di rumah ataupun di masjid. Kalau solat tahiyatul masjid sudah tentu di masjid kan. Tetapi solat sunat ba'diyah dan qobliyah, solat sunat sebelum dan selepas. Okey? Maaf, terbalik tadi. Qobliyah itu sebelum, ba'diyah selepas. Terbalik pula saya. Solat-solat sunat yang sebelum dan selepas solat fardu itu, apakah lebih utama dilaksanakan di rumah atau di masjid? Okey, jadi saya akan membacakan beberapa hadis. Saya mulakan dahulu dengan sebuah hadis yang bersifat umum, di mana dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Masalul baitil lazi yuzkarullahu fihi wal baitil lazi la yuzkarullahu fihi masalul hayyi wal mayyiti." Permisalan ataupun perumpamaan rumah yang disebut-sebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut-sebut nama Allah di dalamnya adalah seperti orang yang hidup berbanding orang yang mati. Tuan-tuan dan puan, berdasarkan hadis ini, ayuh kita jadikan rumah kita ini satu tempat yang kita banyak menyebut nama Allah. Apa maksud banyak menyebut nama Allah di sini? Maksudnya ialah kita banyak berzikir di rumah. Kita banyak membaca Al-Quran di rumah, dan kita juga banyak melaksanakan solat-solat sunat di rumah. Yang dimasukkan dengan zikir di sini, zikir itu sendiri terbahagi kepada dua. Apa yang disebut sebagai zikir mutlak dan juga zikir muqayyad. Zikir mutlak ni bererti ia adalah zikir yang boleh dibaca pada bila-bila masa di mana jua. Okey, kecuali dalam tandas. Ia adalah zikir-zikir yang umum. Sebelum itu lafaz-lafaz zikir hendaklah ia daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Hendaklah kita berzikir, iaitu kita mengingati Allah dengan lafaz-lafaz dan cara-cara yang Allah mahu dirinya diingati. Jangan pergi buat zikir sendiri-sendiri. Jangan pergi ambil zikir daripada tok guru, tok syekh dan sebagainya. Sebaliknya, ambillah ia daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan zikir-zikir ni ada yang sifatnya mutlak, seperti subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan seterusnya. Inilah yang dimasukkan dengan zikir-zikir yang mutlak. Kemudian kita ada zikir-zikir yang muqayyad. Muqayyad ni bererti terikat dengan sesuatu perbuatan atau sesuatu tempat. Contohnya, zikir apabila bangun tidur, zikir sebelum masuk tandas, zikir apabila keluar tandas, zikir setelah berwudu, zikir sebelum memakai pakaian, zikir sebelum makan, zikir sebelum keluar rumah, dan sebagainya ya. Jadi ada banyak zikir-zikir yang jika kita membiasakan diri dengan zikir-zikir ini, demikian juga dengan membaca Al-Quran, demikian juga dengan banyak melaksanakan solat-solat sunat di rumah. Solat sunat ni nanti saya akan bacakan hadisnya kemudian. Maka ia adalah umpama rumah yang hidup
Berbanding rumah yang mati ni rumah yang hampir-hampir tak pernah disebut-sebut nama Allah di dalamnya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting juga antara manfaat rumah yang banyak disebut nama Allah ini, bukan sekadar ia rumah yang hidup, tetapi ia juga menjadi rumah yang dihindari, rumah yang dielakkan, atau rumah yang ditakuti oleh jin dan syaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir-akhir ini, ataupun lebih tepat dari dulu lagi, ada sebahagian ustaz yang dia suka buat cerita, oh, rumah ni ada penunggunya, rumah ni ada tetamu yang tak dijemput. Dia masuk rumah, dia pandang penjuru tu, dia pandang penjuru ni, rumah ni ada tetamu yang tak dijemput, kita tak nampak, tapi dia nampak kita. Lalu dia pun, ni kena buat amalan dinding rumah ni, ini kena buat amalan memagar rumah ni, dengan charge sekian. Kan? Padahal itu semua tipu sahaja, helah sahaja untuk dia mendapat wang ringgit yang ekstra. Okey, sebab seorang manusia dia tidak dapat melihat makhluk gaib umpama jin, syaitan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, yang sepatutnya diajar oleh ustaz yang jujur, ustaz yang amanah, ustaz yang berpegang kepada sunnah, ialah menganjurkan kepada penghuni rumah, baik suami, baik isteri, baik mana-mana ahli keluarga yang lain, untuk banyak berzikir. Kerana dengan banyak berzikir inilah jin yang jahat itu kalau nak masuk dia pun tak jadi. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba bayangkan diri sendiri. Katakanlah anda ni seorang jin yang jahat, yang nak kacau, yang nak ganggu penghuni rumah. Tapi dia tengok penghuni rumah ni jenis yang selalu mulutnya, perbuatannya banyak yang berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Qurannya, banyak berzikirnya, banyak solatnya. Dia nak ganggu rumah ni ke, ataupun dia pergi rumah sebelah sana, 2-3 rumah sebelah ke, yang penghuninya asyik dengan duk berjoget, asyik dengan lagu K-popnya, asyik dengan poster-poster artis-artis yang tidak menutup aurat dan sebagainya. Mana satu yang anda nak pergi sebagai satu jin, sebagai seekor jin yang jahat? Mesti pergi kepada rumah tu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tak payah membazir duit, tak payah anda tertipu dengan ustaz-ustaz yang nak memagar rumah lah, nak mendinding rumah lah, apa semua tu. Sebaliknya, lazimkan diri anda untuk banyak berzikir di dalam rumah, banyak juga membaca Al-Quran, ya. Sebagaimana kita juga tahu, kita juga maklum dalam sebuah hadis lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, janganlah jadikan rumah kalian sebagai perkuburan. Bacalah surah Al-Baqarah, kerana syaitan tidak masuk dalam rumah yang dibacakan dalamnya surah Al-Baqarah. Okay, itu sebagai contohnya. Jadi tuan-tuan dan puan, ayo kita jadikan rumah kita ini yang banyak disebut nama Allah. Yang banyak disebut nama Allah, ya, seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan juga melaksanakan solat sunat. Solat sunat ni khasnya kepada lelaki. Baik, jika hadis tadi bersifat umum, maka saya akan baca pula hadis yang bersifat khusus menerangkan tentang solat, ya. Okey, dalam sebuah hadis lain riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala tattakhizuha kubura. Jadikanlah sebahagian daripada solat kalian di rumah kalian. Okey? Dan janganlah menjadikannya sebagai perkuburan. Apabila dikatakan sebahagian daripada solat, yang dimasukkan ialah solat sunat, kerana bagi lelaki solat fardu hendaklah dilaksanakan di masjid ataupun surau secara berjemaah. Ini sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam video-video sebelum ini. Okey, hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim. Baginda SAW bersabda, iza qada ahadukumus salata fi masjidi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Apabila salah seorang daripada kalian selesai solatnya di masjid, maka hendaklah dia menyisakan, hendaklah dia menjadikan sebahagian daripada solatnya di rumahnya, kerana Allah menjadikan kebaikan dari solatnya di rumahnya. Okey, jadi apabila kita telah pun
melaksanakan solat fardu di masjid. Dianjurkan pula untuk menyisakan, untuk membuat solat yang seterusnya apa? Solat sunnah ba'diyah di rumah. Okey, di rumah, kerana Allah menjadikan kebaikan dari solatnya di rumahnya. Jadi hadis ini menganjurkan kita melaksanakan solat sunat di rumah. Okey, dalam sebuah hadis yang lain pula, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah, okey, dengan darjat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Sa'ad, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma afdalu, salatu fi baiti atau salatu fil masjidi? Manakah yang lebih utama, solat di rumahku ataupun solat di masjid? Qala, baginda menjawab, ala tara ila baiti ma aqrabahu minal masjidi fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjidi illa an takuna salatan maktubah. Okey, jadi seorang sahabat ni yang bernama Abdullah bin Sa'ad, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakah yang lebih utama, solat di rumahku atau solat di masjid? Maka Rasulullah menjawab, lihatlah rumahku, betapa dekatnya ia dengan masjid. Sebab rumah Rasulullah SAW memang sebelah saja dengan masjid. Okey, aku solat di rumahku lebih aku sukai daripada solat di masjid, kecuali solat wajib. Kecuali solat maktubah. Solat maktubah ni solat fardu ataupun solat wajib. Jadi Rasulullah SAW sendiri menerangkan bahawa yang lebih utama ialah solat di rumah, kecuali solat-solat fardu, maka ia dilaksanakan di masjid, yang ini secara berjamaah. Okey, dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Khuzaimah, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Hadis tadi pun sahih juga. Kalau Bukhari dan Muslim memang sahih, yang lain-lain pun disahihkan oleh Syekh Al-Albani, daripada Zaid bin Sabit bahawa Nabi SAW bersabda, wahai manusia, sallu ayyuhan nasu fi buyutikum fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Wahai manusia, solatlah di rumah kalian, kerana solat seseorang yang paling afdal adalah di rumahnya, kecuali illa solatal maktubah, kecuali solat wajib. Di mana sekali lagi saya tekankan, untuk solat wajib yang terbaik ialah di masjid atau surau secara berjamaah. Okey, satu lagi hadis yang terakhir, terakhir. Seorang lelaki dari sahabat Rasulullah SAW berkata, fadlu salatir rajuli fi baitihi ala salati haitsu yarahun nasa kal fadlil fardati ala tatawu'i. Saya baca sekali lagi ya. Fadlu salatir rajuli fi baitihi ala salatihi haitsu yarahun nasa ka fadlil faridati ala at-tatawu'i. Tersangkut-sangkut sikit. Keutamaan solat seseorang di rumahnya atas solat yang dilihat oleh manusia adalah seperti solat fardu di atas solat sunnah. Hadis yang terakhir ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan di sini kita dapat lihat kenapakah solat itu Rasulullah SAW sebut solat sunat itu lebih baginda sukai, lebih utama berbanding di masjid, kerana ia dapat menjaga hati orang yang melaksanakan solat itu daripada riak. Daripada riak ataupun sum'ah. Riak ini perasaan suka dilihat apabila kita melakukan sesuatu amal yang baik, suka dilihat agar dipuji-puji oleh orang. Sementara sum'ah pula ialah kita suka orang bercakap-cakap tentang kebaikan yang kita lakukan itu, sehingga kita pun mendengar tentangnya. Jadi itulah kelebihan solat sunat ketika dilaksanakan di rumah.
Okey, ada beberapa kelebihan. Pertama, macam hadis yang pertama sekali yang saya bacakan tadi, ia menjadikan rumah kita sesuatu yang hidup. Okey, sebab perbandingan antara rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti orang yang hidup berbanding orang yang mati. Jadi bila kita melaksanakan solat-solat sunat di rumah, ia menjadikan rumah kita ini sesuatu yang hidup. Itu yang pertama. Yang keduanya, macam saya katakan, apabila ada jin yang jahat, jin yang nakal, yang saja nak mengganggu sesuatu rumah dan penghuninya, dia akan pilih rumah mana dia nak pergi ganggu. Dia nak pergi ganggu rumah yang orang yang banyak beribadah di dalamnya, banyak berzikir di dalamnya, banyak membaca Al-Quran di dalamnya, banyak melaksanakan solat sunat, ataupun rumah yang tidak ada semua-semua tu. Sudah tentu jin yang jahat itu akan memilih rumah yang tidak ada, ataupun sangat-sangat minimum disebut nama Allah, sangat-sangat minimum dibacakan Al-Quran, dan sangat-sangat minimum dilaksanakan solat di dalamnya. Okey, itu keutamaan ataupun kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, sebagaimana riwayat yang terakhir saya bacakan tadi, walaupun sikit sangkut-sangkut, maaf ya. Okey, ialah bila kita solat di rumah, ia dapat menjaga hati kita daripada riak ataupun sum'ah. Kerana kita solat secara bersendirian, tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala atau mungkin juga ahli keluarga kita, berbanding apabila solat di masjid ataupun surau. Okey, kelebihan yang keempat. Yang keempat ialah solat di rumah ini lebih khusyuk. Okey, sebab kadang-kala bila kita solat berjemaah di masjid, di surau, ada berlaku gangguan kepada kekhusyukan kita. Mungkin jemaah di sebelah ni mulut dia bau rokok, busuk betul. Okey, jemaah di hadapan pula pakai baju tengkorak. Jemaah di sebelah yang lain pula berdiri jauh satu kaki daripada kita, dah ajak rapat tak mau. Kemudian imam pula baca tak sedap, ke macam-macam cabaran yang lain yang mengganggu kekhusyukan. Tetapi nanti dulu, adanya gangguan-gangguan kekhusyukan ini bukanlah alasan untuk kita meninggalkan solat berjamaah di masjid. Tetapi hendaklah kita tetap melaksanakan solat berjamaah di masjid, dan disebabkan kita bersabar, kita bertoleran terhadap gangguan-gangguan kekhusyukan, inilah kita mendapat keutamaan-keutamaan seperti mana yang dijanjikan dalam hadis-hadis Nabi SAW yang telah pun saya baca sebelum ini. The reward comes with some effort. Okey, dia tak adalah dapat keutamaan tu percuma saja. Dan perkara ini hendaklah diambil maklum, diambil nota, kerana ada sebahagian orang dia enggan pergi semayang berjemaah di masjid atau surau atas alasan-alasan macam saya kata tadi lah. Imam baca tak sedap lah, Fatihah dia tak betul lah, imam laju sangat lah, imam slow sangat lah, makmum sebelah busuk lah, makmum depan pakai seluar bila rukuk nampak bontot lah. Macam-macam alasan yang dibuatnya. Padahal kalau difikir, kenapa Allah nak bagi banyak keutamaan? Pahala yang berlipat ganda sehingga 25 kali, darjatnya lebih utama daripada 20 hingga ke 27 darjat. Kenapa hendak diberikan semua kelebihan-kelebihan itu? Kerana apabila orang itu melaksanakan solat berjamaah, dia melalui susah payah untuk pergi ke masjid ataupun surau, dia bersabar ataupun bertoleran kepada macam-macam perangai orang yang kita jumpa apabila solat berjamaah. Sebab itulah adanya kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh hadis-hadis yang kita maklum, yang telah pun saya baca sebelum ini ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, meskipun ada gangguan-gangguan kekhusyukan tersebut, hendaklah kita, khasnya kaum lelaki, tetap melaksanakan solat berjamaah di masjid atau di surau ya, di lokasi masing-masing. Tetapi kalau kita rasa ada gangguan kekhusyukan, sebab itulah adanya peluang untuk kita solat dengan khusyuk, yang ini solat-solat sunat yang kita laksanakan di rumah. Okey, di rumah. Jadi inilah keutamaan solat sunat. Antara keutamaan solat-solat sunat apabila ia dilaksanakan di rumah. Yang ni kita dapat melaksanakannya dengan lebih khusyuk. Kemudiannya, manfaat yang kelima, sama-sama kita tahu, okey, bahawa tempat yang
afdal untuk kita berdoa ialah ketika sujud dan ketika duduk tasyahud akhir sebelum memberi salam. Apabila kita melaksanakan solat fardu, kita hendaklah mengikuti imam. Apabila imam telah bangun daripada sujud, jangan pula kita terus sujud untuk berdoa lama-lama kerana kita telah pun menyelisihi imam. Kita telah menyelisihi adab solat berjamaah. Okey, jadi bilakah masa yang sesuai untuk kita melakukan sujud yang ekstra lama untuk berdoa lebih di dalamnya, untuk kita duduk tasyahud ekstra lama untuk kita berdoa di akhirnya sebelum memberi salam? Ia adalah dalam solat-solat sunat. Kalau kita nak sujud lama-lama, dibimbangi pula. Sambil-sambil duduk sujud lama tu, hati tu berbisik pula riak. Kan? Hati tu berbisik pula perkara yang seperti sum'ah. Ataupun tidak ada kekhusyukan untuk sujud lama-lama. Jadi ini satu lagi kelebihan untuk melaksanakan solat-solat sunat di rumah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis-hadis ini dan juga keutamaan-keutamaan, kelebihan-kelebihan yang saya terangkan, jadi adalah lebih utama untuk melaksanakan solat-solat sunat di rumah. Pengecualiannya ialah solat sunat yang memang berdasarkan sunnah Nabi SAW, ia dilaksanakan secara berjamaah seperti solat tarawih. Solat tarawih dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam At-Tirmizi, dan dengan darjat yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, barang sesiapa yang solat malam bersama imam sehingga tamat, sehingga berakhir, maka dia mendapat pahala seolah-olah solat malam sepanjang malam. Jadi bila kita solat tarawih bersama imam, yang ini secara berjamaah, walaupun solat itu katakan daripada 8.30 sehingga 10.30 sudah pun habis, 2 jam. Solat yang imamnya pun baca secara baik, tidak laju-laju apa semua kan. Katakanlah 2 jam, kita mendapat pahala seolah-olah melaksanakan solat sunat itu sepanjang malam. Jadi di sini ada pengecualian daripada hadis-hadis yang saya bacakan tadi. Demikian juga solat sunat hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha, maka yang lebih utama, bukan sekadar lebih utama, memang sepatutnya pun dilaksanakan secara berjamaah. Yang lebih tepat adalah di tanah lapang. Tetapi sekarang ni masjid-masjid pun sudah besar, nak laksanakan dalam masjid pun boleh. Dalam hal ini memang ada perbincangan di kalangan para ulama. Tapi yang saya nak ceritakan ialah ia juga dilaksanakan secara berjemaah. Adapun solat-solat sunat yang lain, ba'diyah, qobliyah, solat sunat duha, solat sunat tahajud, solat sunat witir, solat sunat taubat bagi orang yang telah melakukan dosa dan dia ingin bertaubat. Tuan-tuan, jangan suka-suka buat solat sunat taubat. Bila tanya, kau taubat daripada apa? Tak tahu, saja suka nak buat sebab pakar motivasi suruh aku buat. Tak payah duk ikut pakar motivasi. Okey, ikut hadis Nabi SAW, apabila seseorang itu melakukan dosa, lalu dia melaksanakan solat sunat dan dia memohon ampun kepada Allah, maka Allah ampunkan dia. Jadi solat sunat taubat tu bagi orang yang telah pun melakukan kesalahan dan dia telah mengenal pasti apakah kesalahan atau apakah dosa tersebut. Okey, baik. Satu perkara lain tentang solat sunat ni, khasnya solat sunat qobliyah sebelum itu. Jika rumah kita jauh daripada masjid, apabila sudah azan, kemudian kita melaksanakan solat sunat qobliyah di rumah, kemudian baru nak bergerak ke masjid, masjid pula jauh, dan kita akan sampai ke masjid ataupun surau itu lambat, sehingga terlewat daripada takbir pertama bersama imam, sehingga tidak dapat memperolehi saf yang pertama, maka dalam kes seperti itu adalah lebih utama kita solat sunat qobliyah itu di masjid ataupun di surau. Kenapa lebih utama? Supaya kita tetap dapat memperolehi takbir yang pertama bersama imam, kita dapat memasuki saf yang pertama. Okey, dan lain-lain keutamaan untuk orang yang sampai awal ke masjid. Okey, kalau masjid atau surau itu berhampiran di rumah dan kita setelah kedengaran azan kita sempat melaksanakan solat sunat qobliyah di rumah, kemudian sempat berjalan ke naik motor ke naik kereta ke basikal ke masjid, dan kita tahu
Masa yang ada tu cukup untuk kita dapat memasuki saf pertama, dapat takbir pertama bersama dengan imam. Maka dalam kes seperti itu adalah lebih utama untuk solat sunat di rumah. Okey, kalau masjid surau itu berjauhan, maka kita laksanakan solat sunat qabliyah itu di masjid ataupun surau. Kemudiannya kalau kita ni jenis tahu, kalau balik rumah memang tak buat. Kalau balik rumah tu memang terus distraction macam-macam yang lain. Maka solat sunat ba'diyah. Ba'diyah ni selepas solat fardu itu, bolehlah kita buat di rumah. Sebab daripada tak buat langsung, bolehlah kita buat di masjid ataupun surau. Sebab masing-masing kenal diri masing-masing. Kalau dia tahu dia ni jenis balik rumah je macam-macam distraction, langsung tak akan buat solat sunat itu, maka dibolehkan untuk dia melaksanakan solat sunat ba'diyah itu di masjid ataupun surau. Lagi bagus membuatnya, bagi bagus melaksanakannya daripada langsung tidak melaksanakannya, ya. Okey, ataupun macam contoh yang lain yang saya ada sebut dalam sebelum ini, sebab kita pun ada anak-anak di rumah yang kita ingin lazimkan mereka juga melaksanakan solat, tetapi kita sebagai ayah dituntut untuk melaksanakan solat di masjid, di surau secara berjamaah. Lalu macam manakah itu? Okey, kita sebagai seorang ayah, saya sendiri mengamalkannya, pergi ke masjid atau surau untuk solat berjamaah. Kemudiannya balik rumah, saya melaksanakan semula solat yang sama itu, tetapi dengan niat yang sunat, menjadi imam kepada ahli keluarga saya. Ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat bernama Mu'az bin Jabal. Terdapat hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau solat berjamaah, menjadi makmum di belakang Rasulullah SAW. Apabila habis solat, beliau pulang ke kampungnya sendiri dan beliau pula menjadi imam kepada kaumnya di kampungnya itu. Dan apabila menjadi imam, beliau melaksanakan solat yang sama itu, tetapi bukanlah solat zuhur lagi dah, tetapi solat sunat 4 rakaat, solat sunat 3 rakaat. Ini telah pun saya jelaskan dalam video yang lain. Jadi ini adalah cara, sebab saya tahu di kalangan para ayah ada yang tertanya-tanya, macam mana kita nak melazimkan, mendisiplinkan ahli keluarga melaksanakan solat kalau kita ni asyik-asyik melaksanakan solat fardu di masjid. Okey, jadi solat fardu tu tetap di masjid, kita boleh balik rumah, kita ulang balik solat tu. Okey, ulang balik solat yang sama itu, tetapi ia adalah solat yang sunat, bukan solat yang wajib. Ada saya jelaskan dalam video sebelum ini, ya. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nak landing dah ni. Boleh turun. Okey, landing.